Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب معرفة علامات الإعراب. Di sini. Jadi kita hari ini akan masuk bab yang baru. Jadi sebelum kita masuk bab yang baru, kita ulang sedikit secara ijmali, secara umum berkenaan tentang aqsamul i'rab. Ini bahagian i'rab. Jadi kepada jemaah yang baru masuk, yang first time, yang pertama kali masuk, insya-Allah ada rakaman-rakaman yang telah lepas. Insya-Allah saya pun baru baca kitab ni pada muka surat 4. Masih tak ketinggalan jauh lagi Masih awal lagi perbahasan kita berkenaan tentang kalam, terbahagi pada 3 isim fi'il haraf dan juga ta'rif bagi isim fi'il haraf. Semuanya kita dah hurai dah sebelum ni. Baik, ini saya nak ulang sedikit tentang perbahasan semalam. Jadi ada yang tidak faham masalah jazam dan nasab. Semalam ada orang tanya saya, dia kata takut contoh yang saya bagikan pada fi'il tu, yang dikatakan fi'il itu rafa', nasab dan jazam. Dan tidak ada khafat pada fi'il. Jadi bila sebut fi'il tu, dia tertentu baris dia tu baris rafa', baris nasab dengan baris jazam. Baris bawah tidak ada. Baris jazam ni kita panggil baris mati. Jadi saya akan menggunakan istilah-istilah bahasa Arab. Tapi sebelum tu saya terjemah dululah. Rafa' tu apa? Baris depan. Nasab tu apa? Baris di atas. Jazam tu apa? Baris mati. Baik, kita tengok. Jadi yang terdahulu, sebelum tu kita ulang sikit. Pada muka surat 3, baris bawah sekali. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bermula bahagian i'rab itu ada 4. Jadi pada jemaah yang baru masuk tu, kita belajar kitab Matan Al-Ajrumiyah karangan Syekh Ahmad As-Sonhanji. Karangan Syekh Ahmad As-Sonhaji. Dia ni mungkin ulama belah-belah Uzbekistan, belah-belatan tu lah. Dia bukan orang Arab.
Eh? Dia bukan orang Arab. Dia kitab ni banyak keberkatan. Semalam saya ada share satu artikel daripada pondok saya juga. Ah, eh. Jadi daripada pondok saya tu memang kita maklum lah. Memang betul lah dulu saya duk buat. Dulu tu saya duk menghafal matan Jumiah tu dekat makom Tok Kenali. Malam Jumaat dulu saya duk buat dulu tiap minggu. Pada ketika umur saya 21 dulu. Sebab apa? Sebab matan Jumiah ni kita belajar ni dia tak sama dengan pembelajaran bahasa Arab yang lain. Sebab apa? Dia panggil matan Jumiah ni lah pembuka bagi segala ilmu. Kita nak faham Al-Quran ke, nak faham ilmu tajwid ke apa ke, ibu dengan ayah dia kena ada. Ibu dia tu apa? Nahu ni. Ibu dia Nahu, Sorah tu dia katakan bapak. Dan ni nak tak dapat tidak. Sebab tu Tok Kenali dia kata kalau orang yang belajar antaranya matan Jumiah ni, dia kata wajib jadi alim. Wajib jadi alim. Sebab tu Tok kita banyak jadi alim. Dengan sebab matan Jumiah. Tapi kena halusi betul-betul lah. Ni untuk orang yang baru masuk. Saya nak terang sedikit. Jadi memang dulu tu waktu saya muda-muda pun begitulah. Saya ambil matan ni. Walaupun saya tak belajar lagi masa tu. Saya menghafaz di depan. Pada malam Jumaat saya menghafal tu dekat depan kubur Tok Kenali. Sebab apa? Sebab perkataan Tok Kenali ni keramat. Dia ni karamah. Bila cakap tu jadi terus. Begitu juga Tok Dala. Tok Dala ni nama dia Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dala. Lepas tu dia panggil Dalawi. Dala ni nisbah di tempat di Fatani. Haji Kamal Zaman pernah pergi di sana. Haji Kamal Zaman pernah pergi sana berjumpa dengan Baba Karim. Tu Baba Karim tu dia katakan dia tu sebagai cucu. Pangkat cucu dah. Tak maaf. Dia tu pangkat anak menantu Tok Dala, tapi menantu Tok Dala tu dia bini dua. Dia tu kira anak yang last lah. Baba Karim dapat tu. Baba Karim nikah tu dengan anak yang last lah. Tu. Jadi Tok Karim Tok Dala ni pun keramat. Dia kata dia belajar matan Jumiah ni 7 kali. 7 kali dia belajar. Allah Akbar. Jadi matan Jumiah ni berkat. Dia Allah Ta'ala bagi futuhat. Allah Ta'ala bagi buka hati dengan sebab kita belajar matan Jumiah ni. Walaupun kita kata benda ni payah. Tapi kalau kita dapat belajar pun payah macam mana pun Allah Ta'ala buka pada kita ilmu yang lain juga. Baik, habis itu. Tu untuk pelajar-pelajar, untuk jemaah yang baru masuk. Untuk jemaah yang baru masuk, itulah penerangan sedikit tentang matan Jumiah. Baik, tengok. Jadi kita ulang sedikit, kata dia bahagian-bahagian i'rab itu wa aqsamuhu, bermula bahagian-bahagian i'rab itu ada 4. Apa dia? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Jadi bahagian i'rab tu ada 4. Kemudian 4 tu dipecahkan pula 3 bagi fi'il dan 3 bagi isim. Tengok. Kata musannif, falil asma'i min zalika. Maka sabitlah, tetaplah bagi isim-isim itu daripada demikian itu, bahagian i'rab itu ada 3. Ar-raf'u, nasbu, wal khafdu. Al-khafdu, ar-raf'u, wal nasbu, wal khafdu. Itu dia. Itu yang kita kena tahu. Tu semalam kita dah beritahu, kita dah tulis dah semalam. Ini kita baca sekali lalu. Contoh kita kata, cuba tengok dalam kitab, dalam buku semalam saya bagi contoh. Kita kata Qoma Zaidun. Kita kata Qoma Zaidun. Ni semalam. Qoma Zaidun. Qoma Zaidun ni dikatakan Zaidun itu Dun tu dikatakan rafa'. Sebab apa rafa'? Sebab dia tu jadi dia panggil koma tu dia panggil amil tu yang
merofakkan Zaidun. Amil ni kita dah tahu semalam. Semua kita kena guna balik. Koma tu lah dia katakan amil. Jadi amil bagi Zaidun tu koma. Koma tu merofakkan. Rofak ni faham lah tadi. Membariskan depan. Bagi Zaidun. Satu kita kata Zaidun tak baca Zaidan, tak baca Zaidin. Satu. Kemudian kata wan nasbu dia kata dan nasab. Contoh semalam macam mana? Nasab tu kita kata ra'aitu Zaidan. Tengok balik contoh-contoh lepas. Siapa yang mau masuk tu dengar dulu tak apa. Nanti boleh beli kitab Kitab kena belilah. Kitab murah Kitab yang saya pakai ni yang warna merah ni, cat merah ni RM5. Dulu saya beli dekat saya mengaji mula-mula kat Kelantan dulu. Kitab ni saya beli tak silap RM2. Mungkin dah naik kat Shopee lah tapi kitab ni RM2, RM1.50 macam itulah. Memang tak mahal. Dia kalau kitab-kitab lama ni kalau tak percaya cuba tengok. Kitab Jawi, kitab Arab yang lama-lama semua murah. Tapi bila kitab yang dirumikan, dia jadi mahal Sebab tu saya suka mengajar kitab-kitab yang Jawi. Lepas tu kitab-kitab lama pula dah. Tapi masalah bila murah tu Allah, payah ustaz, tak payah nak faham. Dia tak sama. Kualiti walaupun kita kata murah dan singgah tapi kualiti pembelajaran dalam kitab orang dulu ni berkat dia lain. Baik habis. Ini nasab ra'aitu Zaidan. Melihat oleh aku akan Zaid. Jadi kita kata Zaidan tu dipanggil nasab. Sebab apa? Nasab dia tu isim. Apa kita kata isim? Sebab ada tanwin. Zaidan tu kita kata dia isim. Maka amil. Amil ni penyebab, pengubah. Ni tolong ingat minggu lepas kita dah urai. Ro'a itulah yang mengubahkan Zaidan tu dibariskan atas. Ni cakap Melayu dah habis dah tu. Saya cakap Melayu dah tu. Kalau asalnya kita cakap ini. Ro'a itu jadi amil yang menasabkan bagi Zaid. Kena tulis itu. Belajar tulis dulu. Apa yang saya cakap tu tulis. Ro'a itu, saya ulang balik. Ro'a itu, dia jadi amil yang menasabkan akan kalimah Zaidan. Saya tak cakap satu. Tu tulis tu. Itu kena tulis. Apa yang saya cakap tu tulis. Sebab nanti kita nak praktik, nak cakap juga. Takut kita keliru. Baik. Itu nasab. Nanti kita bahas pula. Akan datang, jangan risau. Nasab tu dia terbahagi pada 5 pula apa tu. Nanti kita bahas. So apa jadi Zaidan ke apa nanti kita bahas. Baik. Itu nasab. Kalau khafat. Wa marartu bi Zaidin. Saya padam. Tak apa saya tulis. Ya, kalau ulang banyak kali kita tulis nanti ingatlah. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin. Berjalan aku dengan Zaid. Aku berjalan dengan Zaid. Aku berjalan dengan Zaid. Ataupun aku lalu, aku berjalan dengan Zaid. Kita kata gitu. Aku berjalan dengan Zaid. Baik. Mana amil bagi yang menjarkan Zaidin? Saya nak tanya Ustazah Baya. Mana amil yang mengkhafatkan lafaz Zaidin? Saya nak tanya Ustazah Baya. Tak jawab. Saya nak tanya nanti. Ustazah Baya keluar kot. Saya nak tanya apa Allah Muhammad. Hajah Norma Darus. Mana amil
Yang menkhofatkan lafaz Zaidin. Hajah Normah Darus. Nampak banyak kali dia ikut saya kena tanya. Ha. Tak ada jawab dah. Hajah Normah Darus tak ada kah? Ada Ustaz. Macam Semai. Maratu. Bukan. Bukan Marartu. Ustaz nak cuba jawab. Okey. Oh, Mana? Fahda Nur Humairah. Mana? Ya, kaedah. Kaedah. B Ustaz. Kaedah. Ya, Huruf kaedah. ba, B. Huruf ba bi Zaidin. Betul, Ya. tepat. Sebab apa? Sebab ba tu dikatakan huruf jar. Ajar Nomah. Ba tu dikatakan huruf jar. Huruf jar itu jadi alamat bagi isim. Kan kita dah kata dah. Huruf jar dia bukan isim. Tapi dia tu jadi alamat, tanda bagi isim. Jadi Zaidin tu kita kata isim. Sebab apa kena baris bawah, Ustaz? Sebab tiap-tiap huruf jar dia masuk pada isim, dia kena baris bawah. Kalimah yang selepas daripada huruf jar, tapi ada pengecualian, nanti akan datang kita bahas lah. Pada kebanyakan kalimah yang jatuh selepas daripada huruf jar itu kena dibariskan bawah. Kita tak boleh baca Bizaidun, tak boleh. Bizaida tak boleh, kena baca Bizaidin. Nampak lagi ajar normal Ajar normal Darus Baik. Nampak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey. Baik. Habis itu. Tu dia bukan maror tu jadi amil, ba tu jadi amil. Dengan sebab masuk huruf jar ba tu, maka selepas daripada huruf jar tu, Zaidin tu dibariskan bawah. Habis itu. Itu dipanggil khafdu. Kemudian tengok kitab kita, dia kata apa? Wala jazma fiha. Dan tiada jenis jazam. Jazam ni baris mati. Tiada jenis mati. Nanti ingat tiada jenis mati. Apa ni? Yang ni tiada jenis huruf jazam. Yang ni tiada jenis jazam pada di dalam isim. Tiada ada jazam di dalam fiha, ini fiha fil asma. Di dalam isim. Contoh kita nak kata bizaid, tak boleh. Contoh Haji kamu sama kita nak kata marartu bizaid. Kita matikan belakang dal, tak boleh. Ataupun kita kata tadi qama Zaid. Ra'aitu Zaid. Kita matikan belakang. Itulah orang Melayu kita duk cakap. Kalau baca kitab Arab dia cukup teliti lah kalau pondok tempat saya ni. Tambah-tambah lagi kalau lebih-lebih lagi di petani Kalau baca baris tu belakang tu dia asyik mati je, tu kena dah. Dia kena tegur dah. Dia kata sikit-sikit baca mati ni apa pasal ni? Kita dah mengaji nahwu duk mati kat belakang. Dia ubah tajwid Ustaz. Dia wakafkan benda tu. Dia wakafkan benda tu. Bukan kata apa Yelah kita dah terbiasa, kita kesan gitu Kadang balik Malaysia, kadang dengar orang baca dia baca mati-mati kat belakang ni. Kalau dekat pondok saya ni kena tegur dah. Nak baca baris bawah ke, baca depan ke, belakang, atas ke apa. Bukan baris tu tak apa lagi, nanti dia tanya i'rab pula dah. Perubahan baris tu i'rab jadi apa? Siap lalu dah. Menengung lalu. Tapi kalau di Malaysia gitulah. Huruf kita tu kadang baris belakang tu dimatikan. Marah tu Bizai apa? Zaidun ke Zaidin ke? Habis itu. Jadi kena ingat, isim dia tidak masuk jazam. Haji kamu zaman. Dia tidak masuk huruf jazam, dia tak masuk. Kita nak baca Bizaid tak boleh. Dia kena baca Bizaidin ke, Zaidun ke, Zaidan ke, tu tak apa. Jazam dia tak masuk Dia kata Bizaid tak masuk. Habis.
Walil af'ali. Ni fi'il pula. Walil af'ali min zalika. Dan lagi pula sabitlah, tetaplah bagi sekalian fi'il itu daripada demikian itu. Apa demikian itu? Iaitu bahagian i'rab. Qismul i'rab. Apa dia fi'il tu? Ialah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Tu dia. Contoh apa? Ni tengok. Contoh, semalam kita dah bagi dah. Kita bagi semalam yadribu kan? Kita ambil ini lain pula. Ini kita ambil kita ambil yakumu. Yakumu ke? Yakumu. Baik, yakumu tu lah. Tengok yakumu. Yakumu tu kita kata dia tu fi'il. Sebab apa kita kata fi'il? Sebab diri dia menunjuk di atas pengertian berdiri. Hadas. Yakumu berdiri. Lagi pula dia tu menyertai dengan masa yang sedang berlaku dan lagi akan berlaku. Nampak lagi tak? Yakumu. Yakumu. Jadi sebab apa kita kata fi'il mudhari'? Kenapa tak baca yakuma, Ustaz? Kenapa tak baca yakumi? Yakumi tak boleh baca sebab dalam fi'il dia tak boleh masuk huruf, dia tak boleh masuk khafat. Baris bawah tak boleh. Fi'il. Nak baca yakumu boleh tak? Boleh. Itu kita panggil rafa' ni, rafa' ni. Ni rafa'. Nanti rafa' dengan waw ke apa tu nanti kita akan datang kita bahas lah. Dalam alamat i'rab. Baik, habis. Tu yakumu. Ini contoh bagi rafa'. Contoh lagi pula bagi nasab. Kalau nasab, kita ambil contoh. Yang lain. Semalam lam yadriba kan? Kan? Ni termasuk lan. Yakuma. Lan yakuma. Tidak akan berdiri ia lelaki itu. Ni tak apa, kita tak mau bahas domel. Ataupun dia tidak akan berdiri. Kita kata lan yakuma. Kenapa tak baca lan yakumu, Ustaz? Kalau tanya. Kenapa tak baca lan yakumu? Sebab lan ni dia panggil nama dia haraf nasab. Huruf nasab. Apabila dia masuk huruf nasab, yakumu ni, kalimah yakum ni dia berubah. Berubah baris dia baris atas. Kalau kita nak cakap Arab, kita kata la ni dia menasabkan lafaz yakumu. La ni dipanggil dia menasabkan lafaz yakumu. La ni yakuma ni lah. Sebab la ni dipanggil adatun nasbi. Adawatun nasbi. Maksudnya dia panggil huruf nasab. Jadi huruf ni bila dia masuk, maka dia menasabkan lafaz yakumu. Sebab tu jadi yakuma. Nampak? Akan datang jangan risau, kita jumpa juga nanti dia punya contoh ni. Ni siapa yang dengar first time ni pening lah, jangan keluar dulu. Kalau dengar first time ni, Allah susah ni, apa ni? Ustaz nak ajar keluar. Apa dia nak mengajar ni, tak faham. Dia bukan semua kita mengaji tu kita semua faham, tak? Dia kalau tambah-tambah pertama kali macam tu lah. Yang risau rakaman-rakaman yang telah lepas ada. Baik. Baik, kemudian habis. Ini dia panggil contoh bagi nasab. Kemudian satu lagi.
Ni kita ulang balik semalam ni sebenarnya. Saya mengajar ada pengulangan untuk bahasa Arab. Kalau kitab jari tu tak ada pengulangan lah. Ulang sikit-sikit gitu ya. Ustaz tanya juga. sikit Ustaz. Ya, boleh Haji. Silakan. Ustaz, kenapa yakumu tu dari sudut fi'il tadi dia tak boleh baris lain daripada baris dia baris dua di atas tu. Yang mana yakumu ni? Kenapa tak baca yakuman? Yakuman. Sorry. Kenapa tak boleh baris gitu? Ya. Kenapa tak baca yakuman macam ni? Sebab apa? Sebab dia tidak ada amil yang menasabkan dia. Maksud amil ni sebelum pada yakumu ni. Sebelum nafas yakumu ni, dia tidak ada penyebab, tidak ada apa kita kata, tidak ada pengubah. Kalau ada tempat ada ayat mengubah, maka dia ni boleh berubah. Contoh kita kata tadi, lan yakuma, boleh. Tapi yakuman tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia bukan lam yakuman macam ni, bukan. Nampak je? Ya, macam marar tu bizaidin tu lah Ustaz. Dia kena ada penyebab tu ya. Dia ada penyebab, ada bar dia tu. Bar tapi kalau semata-mata lafaz yakumu, tapi yang Zaidin tu isim, ini fi'il. Ini fi'il ya, sorry. Bila sebut kata fi'il, dia perbuatan. Ini fi'il mudhari' kan perbuatan. Dia fi'il mudhari', betul. Nanti kita belajar. Dia fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari' yakumu ni. Sebab kita tengok ta'rif dia Haji. Dia diri dia tu memberi pengertian. Lagi pula dia tu sendiri tu menyertai dengan masa. Bila cakap yakumu berdiri, kita maklum mesti tahu berdiri ni waktu bila, sekarang ke, dah lepas ke, akan datang ke. Bila sebut yakumu, dia masuk ya ni, dia masuk yakumu, maka kita faham kata, oh, ini sedang berdiri. Ataupun lagi akan datang dia berdiri. Kita kata, yakumu Zaidun. Contoh. Sedang berdiri Zaid. Zaid tu sedang berdiri. Sebab apa? Sebab yakumu tu kita katakan dia tu fi'il. Maka bila fi'il, dia tu kita kata kena baca yakuma tak boleh. Kena baca yakumu. Sebab apa? Sebab tidak ada amil yang menasabkan dia. Nak jar tak boleh Haji ya. Nak baca jar tak boleh sebab dia kena ada huruf jar. Tapi lagi satu, huruf jar dia masuk pada isim, bukan pada fi'il. Fi'il tak boleh masuk huruf jar. Kena tulis siap-siap je Ustaz tak kisah fi'il madi tu fi'il mudhari' ke macam tu lah ya. Maknanya dia mesti baris bawah. Dia mesti baris bawah ya. Tapi kena ingat je, isim, huruf jar, huruf khafat, dia tak masuk pada fi'il. Dia tak akan masuk pada fi'il. Dia akan masuk pada isim macam ni. Ni isim. Ya. Sebab apa kita kata isim? Sebab tu baca Zaidun. Sebab ada tanwin je. Tanwin tahu. Sebab kalau fi'il mudhari' nak baca yakumun, boleh tak? Tak boleh sebab dia tak ada tanwin. Dia tak boleh masuk tanwin. Ni kita tengok kalau Haji nak tengok balik. Muka surat 3 je tu yang saya bahas. Muka surat 2 dan 3. Kalau isim tu alamat dia kenal dengan huruf khafat min, masuk alif lam. Huruf khafat. Muka surat 2. Muka surat 2 mula-mula sekali. Okey je Ya Ustaz, dia bercampur-campur tu jadi confused sikit. Tak apa je. Okey baik je. Dia kilas ikut ni, saya kilas ikut ni, jadi confused. Baik habis. Ini yang dikatakan tadi, baik kita tengok balik kitab kita. Dia kata walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu. Bila nasab tadi lan yakuma. Ustaz nak tanya sekejap. Ya boleh. Seolah-olah gitu. Bila dia ada amil masuk, maka bila amil masuk tu, maka selepas tu kita kena tengok ayat dia macam mana. Contoh kita kata macam ni. Ni. Kita ni kata
Lan yakuma. Kita kata macam tadi, koma Zaidun. Koma Zaidun. Jadi Zaidun ni kenapa baris depan Ustaz? Orang tanya. Kenapa tak baca Zaidi ke, Zaidin ke? Sebab tak boleh baca begitu kerana dia ada amil. Ni amil dipanggil. Amil ni dipanggil pengubah. Penyebab. Masuk je koma ni, maka Zaidun tu dia punya berubah. Dia akan berubah baris pada kalimah tu. Nampak Baik, habis. Saya balik. Okey. Ni minta tengoklah yang rakaman lepas tu nanti insya-Allah playlist tu ada. Nanti insya-Allah Kak Aini tolong hantarlah dalam grup ataupun Hajar Rahayu. Hajar Rahayu tak masuk hari ni Dia ada PDPR kot. Ada lah Ustaz. Dah hantar. Ada. Selalu menyaut dekat tulis tak ada tulis ni, tak ada tulis pula hari ni. Orang ini dah hantar semua Ustaz. Dari 1 sampai dah hantar semua dah. Ya. Okey, baik. Mari kita tengok lagi. Wal jazam. Semalam kita dah ulang, tak apa ulang balik. Kalau bahasa Arab ni kita ulang 2 kali. Al jazmu. Contoh kita kata lam. Lam ni dia panggil huruf jazam. Apa jazam Ustaz kalau orang tanya? Huruf yang mematikan. Payah juga nak sebut bahasa Melayu kalau cakap mematikan. Dia nak matikan orang bukan. Ni mati ni, mana bulat ni. Ni mati. Mana yang mati ni? Orang Melayu kita panggil mati. Dia mematikan ni apa? Dia menjazamkan. Tu bahasa Melayu, bahasa Arab dia. Depan ni orang tukar huruf yang membunuh. Baik. Lam ni dia panggil huruf jazam. Huruf jazam. Okey. Lam apa? Kita bagi contoh. Lam yakum. Lam yakum. Ni bagi contoh lain ni. Mana contoh lain? Nak terjemah macam mana tu Kak ini? Lam yakum. Tolong terjemahkan. Dah mengaji banyak dah, kena terjemah lah. Tidak pernah berdiri. Yakum tu apa makna dia Ustaz? Tak apa, nanti Kak ini tolong terjemahkan. Dia nak terjemahkan. Tu berdiri. Nanti. Kak ini tolong terjemah. I will never stand. Saya tidak akan. Melayu semua ni. Dengar tak? Cakap Melayu. Bukan I never been apa, saya tak mau dengar orang putih. Tak, dia kena cakap never tu dia senang sikit nak faham. I will never stand ataupun saya tidak akan sekali-kali berdiri. Tidak akan. Dia beza dengan lan tu. Lan tu saya tidak akan. Tidak sekali. Allah Akbar. Cikgu Fikri makan lam yakum, Cikgu Fikri. Kak ini lam yakum. Lam yakum ni saya nak contoh ni bukan nak lam yakum, tak ada lam ni, lam ni. Saya tanya lam ni. Lam tidak sekali-kali berdiri, tidak pernah langsung. Nak cakap ayat tu tidak pernah berdiri. Dah ia lelaki itu. Ya, betul. Tidak pernah berdiri lelaki itu. Yakum ni berdiri. Apa ni? Mr. Tukang apa? Tak tahu dia tulis. Tu pandai kot. Ustaz. Itu ada soalan tu. Ustaz, dia tanya. Okey. Lam tu boleh tak kita kata belum lagi. Belum kalau lagi. Kalau lam tu dia never tak ada tidak sama sekali. Tidak pernah, belum pernah. Boleh juga belum pernah boleh juga, tidak pernah boleh juga. Tak ada masalah. Tapi janji kita faham nak terjemah tu macam mana. Sebab kita nak bezakan lan dengan lam tu. Dia gini, okey saya terjemah. Ni nak ajar balik, nak terang balik. Lan ni apa beza dengan lam? Lan kalau yang saya tahu okey, sorry. Kalau lan yakuma tidak akan berdiri. Maksud tidak akan berdiri maksudnya apa? Seseorang tadi dia tidak akan berdiri. Maksudnya akan datang dia tak berdiri. Tapi sebelum tu kita tak tahulah dia berdiri tak berdiri, itu tak kita tak bahas dah tu.
Dia tidak akan berdiri pada masa akan datang. Kalau lan yakuma kalau lam yakum, dia tu tidak pernah berdiri ataupun belum pernah berdiri. Sebelum ni pun belum. Tapi selepas tak tahu lagi. Kakak dia tengok tu belum pernah. Belum pernah berdiri. Kalau lan, lam nun ni. Kalau lan ni lan. Ni lan. Lan yakuma. Kalau lan yakuma, ni tidak akan berdiri ila ia seorang tadi tu. Akan datang tu dia tak berdiri. Dia tak akan berdiri. Sebelum Ustaz, sebelum tu berdiri tak? Sebelum tu Allah alam. Boleh jadi berdiri, boleh jadi tak berdiri. Tapi besok masuk lam, ni lam. Ni lam, ni lan. Kalau masuk lan, ni tengok. Kita bahas dengan Quran lah. Allah Ta'ala kata apa? Lam yalid wa lam yulad. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Haji kamu zaman nak terjemah macam mana? Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid wa lam yulad. Ni kita terjemah, kita main ayat Quran terus. Lam yalid wa lam yulad. Ni nak tengah apa? Sebab lam ni dia panggil harah jazam, menafi terus. Tidak beranak. Apa maksud tidak beranak? Tidak pernah beranak. Tidak pernah beranak. Selama-lama tak pernah Pernah beranak. sekali-kali. Tak pernah sekali-kali. Bukan tidak akan lah. Sebab tu kita panggil lam. Dia tak cakap lan yalidah, dia tak cakap. Haji teman-teman nampak tak? Nampak Ya, Quran. ya Ustaz. Kalau kita kata tidak beranak, kalau kita terjemah gitu, orang akan kata tidak beranak. Maksudnya beranak sebenarnya. Tak, bila masuk lam, huruf lam, ni huruf lam ni, dia tidak sekali, dia tidak pernah beranak. Dia tidak pernah beranak. Nampak Haji kawan-kawan Sebab tu kita ayat Quran, sebab tu kita tujuan kita belajar Nahu ni sebab apa? Sebab kita nak memahami ayat Quran. Kita nak memahami ayat-ayat Quran. Habis itu. Ustaz, Ya. lantardo Ustaz. Kalau lantardo tu dia lantardo tu sebelum tu dia Allah Ta'ala dia redha. tidak akan meredha. Akan. Kita jangan tidak akan. Akan. Lan tardal akan. walan tardal yahudu. Macam mana ayat dia? Walan Surah Baqarah. tardha wa nasara. Walan tardal yahudu. Dan tidak Walan meredha, tardha tidak yahudu. akan meredha. Walan tardha kan? Sama sekali ya. Walan tardu ankal yahudu. Walan tardha ankal yahudu. Tidak akan meredhalah daripada mereka itu. Tidak meredhalah akan dikau oleh orang Yahudi. Kau tu kembali pada Nabi. Orang Yahudi ni akan datang, dia tak akan meredha. Sebelum tu Allah Allah boleh dia redha tak redha, tapi akan datang tu dia tak redha. Nampak aja kan? Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak silap tu surah Baqarah. Juzuk apa saya tengok. Nampak aja kan? Walan tardha ankal yahudu. Nampak Ustaz? Dan tidak akan meredha. Bukan kata tidak meredha. Tak ada ayat tu. Kalau terjemah kita. Sebab kita nak terjemah mengikut disiplin ulama Nahu. Kita mengikut disiplin terjemahan tu. Tapi kalau orang terjemah tidak meredha tu boleh je. Tapi orang kata tak menepati dengan disiplin ilmu Nahu tu. Kalau tidak akan meredha tu mana selama-lamanya Ustaz kan? Ya selama maksudnya orang Yahudi selama lama. Tapi sebelum tu kita tak bahas. Sebelum tu dia redha tak ada. Wallah alam. Kalau lam yalid, dia selama-lama jazam. Dia tidak pernah. Tidak pernah dan tidak akan lain je. Akan ni akan datang. Sebelum boleh jadi dia redha ataupun tak redha. Betul. Lam sebelum tak pernah akan datang pun tak pernah. Ya. Betul. Beza dia. Beza je ni Kak ini duk berbelit ni dia kata. Habis itu. Dia padam. Ni nak bagi jelas ni, bagi clear ni baru kita boleh pergi jauh.
Kalau tak clear ni, sakut je dia ada orang nak tanya soalan ni. Siapa nak tanya soalan di bab ni? Tulis je Haji kawan. Mana yang Ustaz. Haji dah tahu tu, Haji, nak Haji faham tu, Haji tu cepat-cepat tulis. Ya, Cikgu Fikri. Nampak tu? Kalau ni ada satu contoh ni. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya sebab semalam punya contoh tu Ustaz bagi alif adrib. Tapi sekarang ni saya bagi contoh pakai lain. yakuma. Sebab ya. contoh lain. Jadi maknanya itu domir ke apa tu? Ha? Yang tu ya dengan alif tu domir ke apa? Ya tu dia panggil fi'il mudhari'. Sebab adriba, lan adriba itu kena pada domir mutakalim. Ya tu dia panggil domir ghaib. Tu kok lain pula dah. Domir ghaib ni sini. Okey, dia beza. Dia sama je tapi dia panggil Allah. Lan adriba semalam kan? Semalam saya bagi contoh. Dengan hari ni saya baca lan yakuma. Apa beza ni Ustaz? Ya tak ni? Dua-dua fi'il mudhari'. Tapi ni adriba ni aku tidak akan memukul. Ni diri aku. Ni sebah diri. Kalau yakumu dia tidak akan berdiri ia. Ia tu apa? Kena pada seseorang lain, bukan diri kita, diri orang lain. Dia tu tidak akan berdiri. Alah, lain lah pula. Ustaz lain tak clear Ustaz. Kalau nak adriba, Sangkut. tidak akan aku pukul. Ustaz lain Ustaz problem dah Ustaz. Lain sangkut. Putus-putus. Baru upgrade, ada jemaah dah upgrade dah semalam ni 500 MB. Tak tahu lah ada sangat upgrade 500 pun tak tahu, kalau tak gerak kan tak tahu kata apa dah ni. Ustaz, ini Unify problem Ustaz. Semalam telefon dia kata Unify problem. Unify problem lah. Dia orang ada masalah. Allah. Bukan lain yang kita buat tu. Dia orang yang punya problem. Dia orang punya. Ya. Sebab tu saya tu pelik juga saya. Jadi penyelesaian dia minta maaf ya Ustaz. Tu masalah. Ya, tak apa je. Minta maaf, kita kena maafkan je lah. Ya je. Kita minta. Lain Ustaz tak ada problem. Ini main dia problem. Dia ada kawasan-kawasan dia. Kadang kawasan Gombak. Berapa lama ni je? Ada kawasan dia. Berapa lama ni? Mungkin 2-3 hari ke Ustaz. Okey. Ustaz, 2-3 hari. 2-3 hari. Maksudnya dalam tu dah 2-3 hari lagi lah. Tak apalah. Ni boleh dengar lagi tak sekarang saya cakap ni? Boleh dengar lagi tak? Boleh. Clear. Okey, Alhamdulillah. Saya minta maaf banyak ni, ada yang tadi kata sangkut. Okey, baik. Okey, ni beza tadi ni, Khalid tadi. Lan adriba tu tidak akan, asalnya kalau terjemah bahasa pondok, tidak akan aku pukul. Maksudnya aku tak akan pukul. Itu pada diri sendiri. Kalau yakuma, dia seorang itu akan datang, dia tak berdiri. Seseorang tu tidak akan berdiri. Kita kata. Nampak lagi? Nanti akan datang kita bahas. Apa tu domir? Jadi kalau kita tukarkan koma tu boleh? Kita tukar macam ni. Okey. Kita tukar akuma Tak ada apa, boleh tukar. Okey. Cuma saja bagi yang fi'il mudhari', duduk fi'il mudhari'. Okey. Kita kata lan akuma. Akuma. Aku tidak akan berdiri. Lan akuma. Aku tidak akan berdiri. Nampak lagi ni ejaan ni akuma. Boleh je. Cuma saya tukar contoh sikit je. Okey, faham tak? Hari ni saya masak lain sikit. Semalam masak lain. Asyik sama je. Kena lauk lain-lain pula. Okey, faham lagi Ajar tu Ajar Faham Ustaz, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Okey, baik.
Ini pengulangan. Nak macam mana? Pengulangan kita kena bagi terfaham betul-betul. Saya tak kisah pengulangan ni. Kita seronok dengan ilmu Nahu ni. Walaupun saya kitab ni 3-4 kali baca pun, dah mengajar pun, saya tak ada rasa bosan. Sebab saya tahu sebab kitab ni lah yang boleh membawa futuhat pada kita sebenarnya. Yang boleh membuka hati kita, boleh faham ilmu-ilmu lain. Haji Qazaman. Amin. Amin. Ya Allah. Sebab tu, ulang pun tak apa. Saya orang kata tak bosan tak mengajar. Tak bosan. Tok Guru dulu berapa puluh kali duk ulang kitab ni. Ni futuhat banyak ni. Pengarang dia dah futuhat dah. Allah Akbar. Mai habis itu. Jadi lam, okey. Ni lam akumah kan? Kalau kita saya padam semua. Saya cakap lam akum. Lam akum. Kita tukar. Tidak pernah berdirilah aku. Aku tidak pernah berdiri. Langsung tak nak berdiri. Memang dia duduk je. Contohlah, ni kita bagi contoh ayat dia. Aku tidak pernah berdiri. Memang dia tu memang tak pernah berdiri pun. Aku memang tak pernah berdiri. Ibarat dia. Bila sebab kata tak pernah, itu kita panggil terjemahannya lam. Aku belum pernah berdiri. Tersedak sikit ayat tu. Aku belum pernah berdiri. Belum ni tak sedap sangat ni. Dia aku tak pernah ni. Sedap ni. Tak pernah. Kalau kita terjemah lam yalid. Allah Ta'ala tu belum pernah beranak. Maksudnya, ni tak sedap mana ayat tu. Aku tidak pernah beranak. Dia baru sedap sikit ayat. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Kalau tidak akan tu lan. Tak sedap dia. Dia kena lam. Lam yalid. Mana tak pernah. Tak akan pernah datang pun tak pernah. sekali-kali. Sebelum ni pun tak pernah. Kalau kata Tak pernah lan, sekali. tak pernah sekali-kali. Kalau kata lan, huruf ni, boleh jadi sebelum ni pernah. Nampak tak? Boleh jadi. Habis itu. Okey. Ni nampak faham sikit dah. Baik, kita tengok lagi. Wala khafda fiha. Dan tidak ada jenis khafat. Yang ni tidak ada jenis baris bawah pada sekaliannya, pada sekalian fi'il. Kena ingat, fi'il ni dia tidak ada baris bawah. Kalau kita nak baca yakumi tak boleh. Nak baca yakumi tak boleh. Sebab apa? Sebab fi'il dia tidak menerima baris bawah. Ni, dia tak terima langsung. Dia tidak menerima baris bawah. Kalau esok orang nak tipu kita, kalau orang tanya kita, yakumi baca boleh ke tak? Kalau ada ya tu lain lah. Kalau yakumi, kita jumpa orang cakap, aku nak baca yakumi boleh tak? Kita kata tak boleh. Sebab apa? Sebab fi'il dia tidak boleh menerima baris bawah. Dia tidak boleh terima baris bawah. Dia hanya boleh menerima baris rafa', nasab dan jazam. Dan jazam. Sebab apa jazam? Sebab ada lam tadi. Ini lam. Ini lam. Contoh kita kata gini. Kita kata lam agrib. Ni ambil yang makan semalamnya. Yang ambil ayat semalam. Basi lah kot Ustaz. Tak apa. Dia perangat tadi. Dah panahkan tadi. Lam akum. Apa? Lam adrib. Lam adrib. Lam adrib. Aku tidak pernah memukul. Aku belum pernah memukul. Aku tidak pernah memukul sekali-kali. Tak pernah pukul aku. Aku tak pernah pukul langsung. Melayu gitu, okay? Aku tak pernah pukul langsung. Lam adrib. Kenapa baris jazam Ustaz? Kenapa baris mati ni? Baris mati pun panggil, baris sukun pun panggil. Kalau istilah tajwid dia panggil baris sukun. Dan ilmu apa? Ilmu dia panggil baris apa? Baris dia bagi jazam. Baik. Ni dia panggil huruf jazam. Ajar milih. Nampak ajar milih? Nampak Ustaz? Senyap dia buat apa tak tahu. Hara jazam ni. Baik, saya nak tanya ajar milih.
Kenapa dia baris sukun kat sini? Sebab apa? Adrib tu ke yang baris sukun Ustaz tanya? Sebab apa? Sebab lam itu adalah huruf jazam, dia adalah amil untuk fi'il ini. Dia menjazamkan lafaz adrib. Dia cakap itu dia menjazamkan. Dia menjazamkan lafaz adrib. Baik Ustaz. Dia menjazamkan fi'il. Sebab adrib ni kan memukul perbuatan. Nampak ke Haji Amelia Nampak Ustaz? Okey, baik. Habis itu. Haji Kamal Zaman, apa Haji Kamal Zaman? Faham Ustaz. Kejap atas, kejap bawah. Tapi tak apa insya-Allah. Okay. Belajar sampai mengetahui. Belajar sampai mengetahui, betul. Itu yang paling tepat. Habis itu. Okey, kita tengok bab sikit. Dalam 5 minit lagi, 10 minit. Habis itu. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Habis bab i'rab dah habis dah. Bab i'rab kita pun lama kita bahas juga ni. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini ialah bab pada menyatakan. Bawah tu dia kata apa? Bab bermula ini ialah suatu bab pada mengenal. Pada menyatakan mengenal tanda-tanda i'rab. Ni nak kena tanda-tanda dia. Tanda apa ni? Baris apa kita panggil? Ni baris-baris je. Ni tan. Ni macam ni. Macam ni. Baris. Itu baris tu. Lepas tu baris bawah. Nak kena tanda. Alif. Nun. Nanti nun ni tanda dia. Tanda ni pun ada. Ni tak ada dah tanda ni. Tak apa. Kita tengok. Jadi ni nak kenal tanda-tanda i'rab. Kita nak kenal tanda-tanda i'rab. Baik. Lirraf'i. Kalau belajar bahasa lirraf'i i'rab jadi apa? Cikgu Fikri. Lirraf'i i'rab jadi apa Cikgu Fikri? Lirraf'i. I'rab jadi apa? Jumlah lirraf'i i'rab jadi apa? Majrur Ustaz. Majrur. Allahu Akbar. Lirraf'i dia kalau jumlah dia panggil khabarun muqaddamun. Arba'u tu dia panggil mubtada'un muakhirun. Itu khusus untuk Cikgu Fikri. Ni makanan tak nuzul ni Ustaz. Bukan makanan saya Ustaz. Okey, baik, apalah. Sabit bagi rafa' itu apa? Rafa' baris di hadapan. Ni kita nak kenal tanda-tanda ni Haji. Ni penting. Kita nak kenal tanda-tanda baris depan tu macam mana? Nak boleh baris depan tu sebab apa? Ni dia. Ni tanda-tanda ni. Sabit ni tetap. Macam kitab jari Haji. Sabit tu. Nampak tak? Tetap. Dalam kitab jari panggil sabit juga. Sama dengan terjemahan ni pun. Dia terjemah kitab jari juga. Sabit bagi baris di hadapan itu ialah 4 alamat, ada 4 tanda. Ada 4 percaman. Tu bahasa orang dulu percaman. Nak cam mana Ustaz? Kan orang kita kata cam. Cam tu tanda lah. Tanda ni mana Ustaz? Jarang orang cakap tanda ni mana. Ustaz nak cam mana Ustaz? Cam. Percaman. Ada 4. Mana dia? Ad-dhammatu. 1. Wal wawu dan waw. Waw huruf waw. Ni, waw. Dhammah tu bahagian depan ni. Nanti tengok. Wal alifu alif. Dan wan nu dan nun. Ni. Nanti jap. Sini. Apa?
Dhammah. Dhammah ni macam ni lah. Dhammah ni kita panggil kecil ni lah. Kecil. Lepas tu waw. Lepas tu alif. Lepas tu nun. Tu. Nampak lagi? Betul. Ajar Rayu nampak lagi Ajar Rayu? Nampak. Saja nak sebut nama takut dengan dia parti pergi ke tak pergi mana ni. Okey baik. Jadi ada 4 tanda bagi rafa'. Baik, nak kenal macam mana? Tengok. Fa amma dhammatu. Jadi fa tu dia panggil fa tu dengan mana maka. Saya tak mau hurai fa tu tafraq ke apa saya tak mau. Ini kita nak bagi basic dulu. Fa tu kita terjemahkan maka. Jadi fa ni dia nak mentafsirkan apa dhammah tu apa alamat bagi dhammah pula. Dia pecah pula dah. Ni dhammah ni dia ada alamat pula Haji. Dia ada pecahan lagi. Apakah alamat dhammah? Nak kenal dhammah tu macam mana? Dia tu jadi nak kata dia tu jadi alamat bagi rafa' macam mana? Tengok. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Tengok dia punya bawah tu terjemahannya. Maka adapun baris di hadapan itu adalah ia apa? Ia tu kembali pada apa? Tu kaedah. Ia tu kembali pada apa kaedah? Siap hilang dah. Dari hadapan tak Ustaz? Ya Ustaz. Masak apa? Tak. Ia tu kembali pada apa kaedah? Dhammah. Tengok. Ya mana Ustaz? Dari hadapan tak Ustaz? Bagaimana? Maka tengok saya tengok kitab. Maka adapun baris di hadapan itu adalah ia tu kembali pada apa? Ia tu. Baris hadapan tak? Baris hadapan, betul. Iaitu kita panggil dhammah. Dhammah. Betul, tepat sekali. Haji dah biasa kitab jawi nampak je dah nampak dah. Sebab dia macam kitab jawi je. Siapa ya? Haji nampak je dia dah biasa tengok kitab jawi, kita akan faham dah. Ia tu kembali mana-mana, nya tu kembali mana-mana. Nampak? Dia dah biasa kerap kita tengok kitab jawi, nanti pemahaman kita tu dia boleh faham bahasa Arab cepat. Mudah nanti. Baik. Dia kalau kitab Rumi, ia akan dia tak ada. Dia baca straight itu. Dia tak ada seni ni. Bukan kita nak kritik dah, tapi dia tak sama dengan kitab orang dulu. Dia keberkatan tu mesti lebih orang dulu punya. Dia lebih orang dulu. Lepas tu saya ajar ni untuk orang yang peminat kitab jawi dengan peminat kitab Arab tu je. Baik-baik. Maka adapun baris di hadapan itu adalah ia apa? Ia baris hadapan tu jadi alamat bagi rafa'. Apa jadi alamat? Jadi tanda bagi rafa'. Kena ingat dhammah ataupun baris hadapan kita cakap dhammah lah senangnya dhammah itu dia jadi tanda bagi rafa'. Baik. Tanda bagi rafa' tu kat mana Ustaz? Berapa banyak? Ni. Fi arba'ati mawadhi'a. Pada 4 tempat ni je Haji. Ada 4 tempat ni yang kena ingat. Ada 4 tempat. Mana dia 4 tempat? Bukan warna itu. Bukan ni. Tengok depan. Tengok kitab. Yang pertama, filis min mufradi. Ni isi mufrad. Ni nampak perbahasan panjang lagi ni. Ustaz tu nak start lah. Itulah. Beli start 12-25 itu. Okey baik. Esok kita sambung je. Fa amma dhammatu insya-Allah. Tolong tanda situ. Esok bukan tak ada Isnin Rabu ah? Isnin Rabu. Rabu ada. Isnin Rabu. Ingat Khamis tu. Bahasa Arab kalau buat seminggu sekali. Bahasa Arab kalau buat seminggu sekali tak boleh buat je. Yalah. Dia dah jadi ke laut. Dia kena orang pencen lupa lagi. Dia kena buat selalu.
Dan habis itu nanti kita sama esok. Fa'amad dhamatu. Semua faham Siapa tak faham, semua faham ke? Betul. Haji. Hajar Farida faham? Faham Ustaz. Mila. Hajar Mahina faham? Faham. Tak faham boleh tanya. Semua faham Ustaz.